asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Keduanya, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Keduanya bahawa ada ia pada makna ini tinggal hatinya daripada mereka itu, dansanya dan jikalau ada dengan tubuhnya serta mereka itu. Yang ni yang kedua, dalam bab uzlah, dalam bab mengasingkan diri dengan orang, berkhalwat. Golongan yang kedua ataupun orang yang kedua, dia tinggalkan hati mereka dengan orang. Maknanya hati mereka tidak bergantung dengan orang, hati mereka tidak berkaitan dengan orang. Hanya dia kata di sini, dan jikalau ada ia dengan tubuhnya serta mereka itu, hanya tubuh dia ada dengan dia. Ini kalau orang belajar tariqah, dia kata dalam bab zikir hati. Dalam bab zikir hati, hati sentiasa berzikir tapi duduk sama dengan orang. Jadi walaupun kita tengok dia zahir itu, zahir dia bercakap dengan kita, tapi hati dia ingat pada Allah. Hati dia sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, bahkan tidak lekang dalam hati dia, sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi zahirnya nampak dia duduk dengan orang, zahirnya kalau orang lain lalai, dia tidak lalai. Zahir macam dia duduk sekali dengan orang, dia bercakap, kalau orang cakap dia bercakap dengan orang, dia orang bertanya dia jawab. Selalu bercakap bermesra dengan orang. Boleh jadi orang yang bertanya dengan dia itu lalai dengan Allah, tapi dia tidak lalai, dan dia ini termasuk dalam orang yang uzlah lagi. Jadi jangan kita faham uzlah ni kena bertapa, duduk seorang diri jauh-jauh tak. Ada yang peringkat kedua, ini bagi peringkat orang yang ilmunya diperlukan pada orang lain. Orang lain perlu. Jadi kalau orang lain perlu ilmu dia, dia tidak boleh beruzlah, dia terpaksa duduk dalam masyarakat. Bila duduk dalam masyarakat, walaupun dia mengajar ilmu, walaupun dia mendidik orang, mentadbir hati orang, tetapi kadang-kadang tidak berpisah daripada orang. Orang mari jumpa dia, orang mari tanya dia, orang nak nusant masalah agama dan sebagainya. Jadi nampak saja dia berhubung dengan orang, tubuh bersama dengan orang, tetapi hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jika berkata-kata mereka itu akan dia berkata-kata, ia akan mereka itu. Yang ni apabila orang itu bercakap, dia akan cakap, jawab. Dia jawab walaupun dia tu ingat masih Allah dalam hati dia, dan dia bercakap dengan orang itu tidak menghalang dia berzikir hatinya dengan Allah. Dia bercakap dengan orang itu, hatinya tetap menyebut nama Allah, hati dia hidup. Sebab tu kalau kita belajar betul dalam bab ilmu mengenal diri, hati kita ni, jantung kita berdenyut mengikut kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia bergerak ikut kalimah la ilaha illallah. Sebab tu kalau orang sakit jantung, dia banyak berzikir, insya-Allah nafasan dia akan jadi molek. Maka dia kata di sini, walaupun dia duduk sama orang, dia bercakap, hati dia tetap ingat pada Allah. Orang bertanya dia jawab, orang tanya berjawab. Tapi beza orang ni, kalau kamu bercakap dengan dia, yang pertama dia cakap tentang ilmu. Bila kamu bercakap dengannya, kamu akan mendapat ilmu. Kalau dia bercakap, tidak ada lain percakapan itu adalah percakapan mengenai ilmu. Dan kalau kita bercakap, kalau orang bercakap mengenai perkara-perkara yang lalu akan dia berpaling daripada orang tadi. Sama ada dia berpaling, ataupun dia mengajak orang tadi bercakap perkara yang baik, ataupun dia akan menasihati orang tu. Ini tanda orang tu hati dia hidup, tidak mahu bercakap perkara-perkara yang sia-sia. Nabi SAW bersabda, min husni islami mar'i tauquhu ma la ya'nihi. Daripada keelokan orang-orang Islam itu, kebaikan orang Islam itu, meninggalkan perkara yang tidak memberi faedah. Maknanya dia tidak bercakap perkara satu-satu perkara kecuali perkara itu memberi faedah. Dia tidak melakukan satu perkara kecuali perkara itu memberi faedah. Ini kebaikan orang Islam. Ini orang Islam yang baik. Kalau kita nak tahu orang Islam tu yang baik, kalau dia bercakap masih lagi cakap sia-sia. Kalau dia selaku melakukan perkara-perkara yang sia-sia, duduk menapa ni di atas wakaf 2-3 jam, tak ada faedah apa-apa. Jadi nak beritahu ini tanda orang-orang yang baik. Lalu orang yang uzlah, mereka bercakap. Bila orang bercakap, dia akan jawab percakapan tadi. Dan jika ziarah mereka itu akan dia, maknanya jika orang pergi menziarahi akan dia, besarkan mereka itu atas kadar mereka itu,
Yakni jika orang mari ziarah dia akan menyambut orang tadi sebagai tetamu. Ya dah. Tidaklah bermakna bila orang mari ziarah dia nak uzlah, dia senyap duduk dalam rumah. Tetapi kecuali dia memang tahu dah orang ni kalau datang dia akan mengganggu dia, itu lain. Tapi mungkin orang ni datang nak kebaikan, lalu walaupun dia beruzlah, bila dia beruzlah saja, tiba-tiba orang datang, maka dia sambut tetamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dimuliakan tetamu. Muliakan tetamu wajib. Berapa hari? 3 hari je. Hari keempat tu tidaklah sebagaimana biasa, tapi jangan ambak. Dan kita belum nak jadi tetamu orang 3 hari je. 3 hari, kecuali orang tu tak bagi balik. Tak payah balik dia kata. Dia rasa saya tak bagi balik, itu lain. Tapi 3 hari saja. 3 hari ini kita kena bagi layanan yang baik. Hari pertama makan ayam golek. Yang kedua ayam goreng. Yang ketiga ayam gula. Yang keempat ikan selayang. Hari 4 hari dah, ya 3 hari je makanan sedap. Kerana tetamu kata mana hari ni makanan tak sedap. 3 hari baru ni sedap. Tetamu 3 hari. Kita muliakan tetamu. Jadi dia ni orang uzlah. Tapi bila tetamu datang, dia membesarkan tetamu, memuliakan tetamu atas kadar mereka itu. Saya teringat seorang sahabat Nabi hebat, kedudukan dia. Satu hari datang orang nak jadi tetamu Nabi, lalu Nabi pun kata, siapakah di kalangan kamu nak ambil dia menjadi tetamu sebagai ganti Nabi? Sepatutnya Nabi, tapi oleh kerana di rumah Nabi tidak ada makanan ataupun mungkin Nabi sibuk, lalu Nabi pun nak menguji sahabat dia ataupun nak tengok sahabat dia ke macam mana. Lalu Nabi kata, siapa yang nak ambil dia sebagai tetamu? Lalu sahabat Nabi bergebuk angkat tangan. Bila bergebuk angkat tangan, ada seorang tu dahulu pada orang lain. Lalu Nabi pun suruh dia duduk rumah orang tu. Jadi rumah orang tu rupa-rupanya sehari semalam tuan rumah berlapar. Sebab tidak ada makanan, dan makanan yang ada itu diberikan kepada tetamu semata-mata. Dan satu keluarga hidup berlapar. Dan orang yang nak sambut tetamu, yang nak terima tetamu Nabi itu adalah orang fakir, bukan orang kaya. Tapi oleh kerana memahami fadilat, kelebihan menyambut tetamu ini, lalu dia ni betul-betul bersungguh-sungguh, sehingga kan Nabi memuji sahabat Nabi ini yang sanggup berlapar satu keluarga dan mengenyangkan tetamu-tetamu. Ni orang yang berpegang dengan agama. Maka kita tidak dapat tidak kena muliakan tetamu. Muliakan tetamu. Maka dia kata di sini, atas kadar mereka itu, atas kemampuan kita, dan syukurkan akan dia, maknanya syukur ni berterima kasih dengan mereka itu. Sama ada terima kasih dia menjadi tetamu kita, ataupun terima kasih dengan perbuatan baik dia datang rumah kita ni. Datang rumah kita ni patut kita kena terima kasih, kerana orang ni, tetamu ini datang dia bersama dengan rahmat. Datang bersama dengan rahmat, dan dikediam mereka itu daripadanya, dan berpaling mereka itu daripadanya. Maknanya kalaulah orang tadi diam dengan dia, maka dia pun berpaling dengan orang tadi. Maknanya taklah kata uzlah, bila uzlah mana pergi cari orang pula nak bercakap dak. Dia memang beruzlah, mengasingkan diri pada Allah, mengasingkan diri pada makhluk supaya nak ingat pada Allah. Bukan senang nak ingat Allah. Bukan senang nak ingat Allah Ta'ala. Ni sebab kita banyak benda-benda awiyah, mendapat awiyah ni benda-benda yang lain pada Allah. Macam-macam benda kita ingat. Jadi kita ni dilatih supaya mengingati Allah dengan cara kita berzikir, ingat pada Allah. Tapi bila kita nak beruzlah, kita tidak mencari orang. Tidak mencari orang. Itu bukan uzlah namanya. Tapi kalau orang mencari kita, menjadi tetamu, bercakap kita kawan. Jadi kalau orang tu berpaling, dia diam lah. Dia dengan Allah Ta'ala. Itulah yang sebaik dia suka. Diam dengan Allah Ta'ala, maknanya bukan diam apa? Mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka menawan ia yang demikian itu. Maka menawan ia yang demikian itu daripadanya. Apa makna menawan? Menawan ni menang. Apa makna menang? Untung. Untunglah dia. Kalau katakan ada orang tadi dah tidak pergi kat dia, maka dia pun dengan Allah Ta'ala.
Dan jika ada mereka itu di dalam sebenarnya dan kebajikan, tolong ia akan mereka itu. Kalau orang ramai, orang pula berada dalam kebaikan, sebenarnya maknanya berada dalam kebaikan, berada dalam hak Allah, perkara yang kebaikan, maka tolong ia akan mereka itu, maka dia tolong. Tolong kalau orang itu baik. Dan jika ada mereka itu masuk dalam sia-sia dan kejahatan, kalau orang tu duduk dalam kejahatan, duduk dalam sia-sia, menyalahi ia akan mereka itu, lalu orang ini akan menyalahi dia, maknanya akan menasihati dia ataupun memberitahu perbuatan ini salah. Bukan kata uzlah. Bila kata nak uzlah, nak ingat diri pada Allah. Bila tengok orang buat perkara mungkar, kita diam. Kenapa? Sebab kita tak mau ganggu ni. Ini makhluk ni, saya nak duduk dengan Allah Ta'ala. Oleh kerana itu saya tak mau ambil berat dia tentang orang lain. Sebab tu dalam hadis dia kata, laisa minna man la yahtamma bi amri muslimin. Bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengambil berat orang lain. Orang kita tak boleh dia kata cara tepikai orang. Bukan, Islam memang suruh ambil berat orang. Ambil berat. Kenapa orang itu lalai dengan Allah, mengajak orang tadi ingat kepada Allah. Jadi orang yang beruzlah, bila orang tu buat baik, dia tolong. Orang buat baik, dia tolong. Orang ajak dia buat kebaikan. Orang ni buat kebaikan, lalu jemput dia pergi rumah, dia pergi. Bukan kata uzlah siapa tak pergi. Pergi maknanya, sebab walaupun dia tengah beruzlah, hati dia nak ingat pada Allah. Boleh jadi dia duduk rumah, dia nak berzikir banyak-banyak. Zikir banyak-banyak. Jadi dia tak mau keluar lah, tak pergi cari orang. Tapi kalau orang mari rumah dia, dia sambut. Tapi kalau orang tu buat kebaikan, contohnya ada buat wali umatul urus, musim dia ni, buat majlis perkahwinan, ini perkara baik. Jadi walaupun dia nak beruzlah, benda ni baik, dia pergi. Bukan kata beruzlah apa tak pergi. Jadi gitulah. Hanya kadang-kadang 1 hari 5. Macam saya ni 1 hari 5 neng upaya nak pergi anusa. Saya pergi ni orangnya, ustaz tak mari, ustaz apa dah. Kita jenis perut kecil, makan semua tak lagi orang lain. Kadang-kadang 5 hari ni banyak susah gitu. Kita pergi masjid Ngada Baru 3 pak dapat. Pergi masjid Batu Buruk dapat. Dapat. Pak mama mau siapa kok mama? Siapa kekuatan tu siapa juga? Ada. Jadi kalau orang tanya mana? Gitulah nak maklumkan. Bukan tak pergi. Saya boleh pergi sekali-sekali je. Maknanya kita sempat pergi tu pergi. Tapi tidak bermakna bila orang itu hidup dalam keadaan beruzlah, siapa dia tamu pergi tak boleh juga. Sebab orang ni buat kebaikan, maka dia kalau buat kebaikan tolong. Dan bila dia beruzlah, bila orang buat jahat, orang buat kesalahan, buat jahat, maka dia menyalahinya. Maksud menyalahinya dengan cara dia beritahu benda ni salah, dia memberi nasihat kepada dia, memberi pengajaran kepada dia. Dan berpindah ia akan mereka itu. Dan berpindah ia akan mereka itu. Yang ini dia lari daripada mereka itu, jadi tidak serta dalam melakukan kejahatan. Tetapi hendaklah menolak atas mereka itu, yakni walaupun dia tidak serta dengan orang tadi, dia tolak. Tidak menyokong orang tu buat jahat, orang tu buat maksiat. Bakal dia seorang nama dia, seorang ulama. Seorang ulama tu nama dia Zunnun Misri kalau tak. Zum Misri kalau tak silap nama dia. Jadi satu hari tu ada golongan orang-orang bangsawan, orang-orang yang kaya duduk di tepi pantai. Kemudian di tepi pantai itu mereka minum arak. Jadi ada seorang wali Allah. Wali Allah seorang yang tu dia melihat perkara mungkar berlaku di pantai. Dalam keadaan berseronok. Lalu dia pun memanggil kawan-kawan dia. Dia panggil kawan-kawan dia, kawan-kawan anak-anak murid dia. Dia pun pergi dekat majlis yang dekat tepi pantai tadi. Di situ ada orang berseronok-seronok. Dan orang yang seronok-seronok di antara mereka tu ada orang panglima dan orang yang berpangkat besar orang. Maknanya jentera perang lah, mana berpangkat besar, ataupun kita kata macam ketua polis lah. Maknanya. Jadi dia duduk tepi pantai, dia buat benda apa? Dia berzikir. Berzikir. Lalulah orang yang nak buat maksiat ni rasa terganggu dengan zikir orang tadi. Bila terganggu dengan zikir orang tadi, lalulah dia suruh orang tadi berhenti. Beritahu pada orang tadi berhenti. Siapa yang buat tu? Lalu disebut namanya. Jadi bila parlimen perang tadi dengar nama ulama tadi, dia kenal ulama ni.
Hanya sekadar kenal sajalah. Dan ulama ini merupakan wali Allah. Jadi dalam keadaan tu beritahu dia suruh berhenti. Dia kata boleh, aku nak berhenti boleh, tapi dengan syarat kamu terlebih dahulu berhenti maksiat. Berhenti maksiat. Orang tu mari beritahu dia. Dia kata ulama tadi, syekh tadi kata suruh berhenti boleh, berhenti zikir, tapi suruh berhenti maksiat, berhenti minum arak. Dia kata dia yang bercakap itu kenal tak saya ini siapa? Kenal tak aku ini siapa? Kalau dia tidak berhenti, dia kata kalau dia tidak berhenti, aku akan tangkap dia. Aku akan tangkap semua orang-orang ahli zikir. Yang zikir tadi mengganggu dia nak buat maksiat. Orang ni pergi jumpa. Dia kata syekh, mereka tu minta kamu berhenti berzikir kerana mengganggu mereka, dan kalau kamu teruskan zikir, mereka akan tangkap kamu. Mereka akan tangkap dan mereka akan masukkan kamu dalam penjara. Sebab dia orang ini orang yang besar, orang-orang musuh. Kata wali tadi, beritahu pada dia, kalau dia nak tangkap aku nak bunuh dia. Aku akan bunuh dia, beritahu dia. Mari pula. Dia kata, orang tu kata, kalau kamu nak tangkap dia, dia akan bunuh kamu. Beritahu pada dia, dia tidak ada apa-apa. Aku mempunyai tentera yang ramai, ada alat-alat senjata, dan aku boleh tangkap dia masuk dalam penjara. Beritahu dia, kalau dia nak bunuh aku akan bunuh, dan aku akan kerah juga tentera aku malam ni juga. Malam ni juga pergi juga jumpa kat wali tadi. Wali tadi pula pergi, beritahu. Orang tu beritahu, kata kalau kamu nak tangkap, nak bunuh dia pun nak bunuh kamu, dan kamu mendapat dia ada tentera-tentera yang ramai. Topi merah pun ada. Jadi ada dah kat tentera yang ramai, dan senjata-senjata perang pun ada. Dia ni panglima perang. Dia kata pada dia, beritahu pada dia, kalau dia ada tentera, aku ada juga tentera. Kalau dia ada alat perlengkapan perang, dia ada senjata, aku pun ada senjata dia. Senjata aku adalah senjata malam, katanya. Senjata aku adalah senjata malam. Dia pun beritahu. Dia kata orang tu pun ada senjata dia senjata malam. Belum beritahu dia apa yang dimasukkan senjata malam. Pergi pula. Pergi. Orang tu kata, tentera aku adalah tentera Allah, dan senjata malam aku adalah munajat pada waktu malam. Munajat pada waktu malam dia. Kalau tidak, malam ni juga aku akan munajat kepada Allah Ta'ala, supaya kamu dibinasakan juga malam ni juga. Akhir kali orang tu beritahu kepada raja tadi, panglima perang tadi. Panglima perang pun terfikir-fikir, manalah aku boleh lawan dengan Allah. Aku dengan dia, aku ni ahli maksiat, dia ni ahli ibadat. Kalau dia minta dengan Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala makbulkan, mati aku. Akhir sekali dia arahkan kepada semua orang, berhenti maksiat. Berhenti maksiat. Malam tu, besok kan ramai-ramai jumpa syekh, bertaubat pada Allah Ta'ala ramai-ramai. Kerana apa? Kerana dapat hidayat daripada Allah Ta'ala. Ini termasuk ahli uzlah dia ni, syekh ni. Tetapi bila dia dengar ada orang buat maksiat, dia akan pergi. Bukan bermakna uzlah buat amal ibadat kamu cara orang, tidak. Bahkan dia tetap juga mencegah orang melakukan perkara mungkar. Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa zalika adhaful iman. Sesungguhnya sesiapa yang melihat perkara mungkar, dia melihat perkara mungkar, maka hendaklah dia mencegah dengan tangan. Mencegah dengan tangan tu dengan apa? Dengan kuasa. Rakyat pun ada kuasa dengan tangan. Kita pun ada kuasa. Tengok TV ada perkara maksiat, cegah dengan tangan. Tekan je. Betul habis cerita. Cegah dengan tangan lah tu. Cegah dengan tangan. Tengok cerita, cerita dah pakar. Tekan switch off, habis. Dapat mencegah perkara mungkar. Bila kamu lihat perkara mungkar, cegah dengan tangan. Cegah dengan tangan. Sekiranya kamu tidak mampu, cegah dengan lidah. Sekiranya tidak mampu, cegah dengan lidah, cegah dengan hati. Apa maksud cegah dengan hati? Dalam hati benci dengan maksiat tadi. Benci dengan maksiat tadi. Ini menunjukkan orang tadi memang betul-betul mengikuti jalan Allah. Dan dia termasuk di kalangan orang yang mencegah perkara mungkar. Maka dia kata di sini,
Dan menakuti akan mereka itu, menakutkan manusia, beri ancaman bagi orang yang melakukan maksiat, maka diharap akan kabulnya, yakni akan diterimanya mereka itu, dan diharapkan mereka terima apabila diberi nasihat kepada manusia. Hanya cara menyampaikan maksiat pula. Cara menyampaikan nasihat, firman Allah Ta'ala, ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kamu serulah pada jalan Tuhan kamu dengan mau'izah, peringatan-peringatan yang baik, bil hikmati, dengan kebijaksanaan, dan nasihat-nasihat yang baik, peringatan-peringatan yang baik. Sebab tu dakwah itu alih keras-keras dengan cara hikmah bijaksana, supaya orang tadi hatinya dapat ditawan. Supaya hatinya dapat ditawan, akhir sekali dia itu akan dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dan didirikan dengan segala hukum mereka itu, dan dilaksanakan dengan segala hak-hak orang tadi, orang ramai. Mendapat hak tadi, orang sakit kena ziarah, kemudian tetamu datang kena hormat tetamu, orang susah tolong, itu hak-hak mereka, itu hak manusia. Daripada ziarah ziarah dan mengunjung, mengunjung ni yakni mengunjung orang sakit. Orang sakit, ziarah ni kita pergi ziarah biasa-biasa, macam hari raya pergi ziarah rumah orang ni. Ziarah pas mayang lewat pak. Bagus dah ziarah. Mayang pula lewat. Jadi nak beritahu dan mengunjung orang sakit, apabila dapat orang sakit pergi. Kerana bila orang tu sakit, dia tengok kita datang, separuh kesakitan dia akan hilang. Sebahagian daripadanya. Lepas tu jangan pergi saja ada cakap apa-apa benda-benda dunia depan dia, jangan. Cakap tentang akhirat. Cakap tentang akhirat. Jadi satu hari saya pergi ziarah. Anak buah kita meninggal dah dia. Alhamdulillah, bersyukur saya pada Allah. Saya jumpa dia dulu, dia pakai baju jin, suruh jin. Tapi dia bukan jin. Ganas dia. Umur dia lebih tua pada saya. Saya sendiri tak gamak kan tu. Ragat. Dan dia ni orang yang ganas. Orang yang mana ada rekod yang tak molek lah. Sehingga kan saya berkawan dengan dia. Ada seorang anak buah saya nak kahwin. Dia minta tolong saya. Tak tolong cakap Allah. Ada habis kita belaka. Tolong. Dan dia ni anak buah kita ni selalu belajar ngaji dengan saya. Nak kahwin minta tolong cakap. Jadi ayah pada hak lelaki ni minta tolong kita juga. Minta tolong kita juga. Ayah pada hak lelaki tadi. Tolong tak cakap Allah, saya ni tak pandang Minang. Masa saya nikah pun orang lain Minang. Pandang-pandang Minang ni orang cakap benda. Saya duk bimbang suruh patung ni tak padang. Kalau tuan sudah menjual, padang jawab gitu, nak jawab mana? Jadi tak apa, saya pergi. Saya bawa sahabat saya ni, yang ikut saya ni, bawa dia cakap atas dasarnya terima. Atas dasarnya telefon saya tak jadi, kata berapa pula tak jadi. Ustaz bawa siapa berapa? Pak saya bawa. Ni tak ada kena-kena, saya bawa je. Yang orang ni pula nak nikah, orang lain tak ada kena-kena, saya bawa. Siapa dia telefon? Saya dia kata ustaz orang bawa. Jadi ingat anak beranak tu. Saya kenal orang tu orang macam mana. Saya terang balik, orang tu tak ada kena-mengena kerana ikut saya. Tapi orang ni, siapa 2-3 orang nasihat saya. Dia ni orang kerja tarik kereta. Orang kerja tarik kereta. Maknanya bahagian pukul-pukul orang ni biasa lah. Hanya saya je tak pukul. Kerja dia. Jadi saya kenal dalam keadaan macam tu. Alhamdulillah dia pun berubah daripada pakai suara jin, baju jin, dia pakai jubah. Hinggalah dia pakai jubah sampai ke mati. Saya sempat ajak dia semayang qada. Empat dia mendapat ni, ajarlah setakat-setakat mana yang saya mampu tu. Alhamdulillah dia berubah, dan dia meninggal pun semasa saya membaca Yasin tak sempat habis. Tapi masa dia sakit memula, dia datang, saya datang, dia cukup gembira. Dia cakap, ustaz gini-gini. Saya kata, jangan banyak cakap dengan kita, rehat-rehat. Saya tak boleh. Kalau ustaz saya nak bercakap, orang lain tak apa. Padang orang ni. Cakap. Jadi saya tarik dia, cakap bab agama.
Dia cakap dia memang rasa gembira. Jadi kita pegang, beritahu dia, dan akhirnya saya suruh dia banyak-banyak berzikir, banyak beristighfar, dan banyak ingat Allah. Banyak ingat Allah Ta'ala. Jadi akhir sekali dia menghembuskan nafas yang terakhir. Masa saya membaca Yasin di hadapan dia, dan saya hanya baca Yasin separuh saja. Baca Yasin tak sampai, dia sudah kembali ke rahmatullah. Jadi nak beritahu, kita dapati bahawa kalau kita pergi ke orang sakit, kita jangan banyakkan dia. Sebab orang sakit ini sudah sedang dikafarahkan dosa dia. Sudah dikafarahkan dosa dia. Dosa dia dikafarah. Datangkan, jumpa dia, suruh dia sabar. Kita jangan cerita benda-benda hak mengarut-mengarut, jangan cerita. Jangan cerita. Itu saya kalau pergi ke orang sakit, dia baca doa je. Baca doa, duduk 5-6 minit, balik lama-lama. Kecuali dia pegang tangan, dah balik. Itu lain. Jadi nak beritahu, adat kita memang kita kena pergi ziarah pada orang sakit. Dan juga menyampaikan segala hajatnya. Maknanya menyampaikan segala hajatnya yang diangkatkan kepadanya barang yang sedapatnya. Sedapatnya sebolehnya. Maknanya kita menyampaikan hajat dia. Takat mana yang kita mampu, yang dia inginkan hajat dia, kita laksanakan. Dan jangan menuntut akan mereka itu, akan balasan. Dan jangan harap yang demikian itu, yang ini balasan. Mana kita tolong orang pula, walaupun kita sedang beruzlah dengan Allah, tapi bila orang tu dalam ditimpa kesusahan, kita tolong dia. Bila kita tolong, jangan kita harapkan balasan daripadanya. Sebab tu dikatakan wala jazaa wala syukura. Tidak harapkan balasan, tidak harapkan orang tu ucap terima kasih pada dia. Jadi jangan harapkan dia balasan daripada mereka itu, dan jangan melontarkan akan mereka itu daripada dirinya yang meliarkan. Melontarkannya, yang mencampakkan mereka itu daripada dirinya yang meliarkan. Kerana yang demikian itu, jadi nak beritahu, janganlah kita menyebabkan, ataupun orang tadi pun tidak menyebabkan hati kita ni jadi liar. Maknanya yang siapa orang tadi buat, kita mencampurkan kita dalam diri kita liar. Kita tengah beruzlah dengan Allah ni, tengah ingat, tengah berzikir pada Allah, hati kita kena ingat. Tapi bila kita bergaul dengan dia, jangan sampai kita lalai. Jangan kita sampai lalai pada dia. Dan hampakan mereka itu dengan memberi, jika kuasa. Maknanya apabila sahaja, dan apabila sahaja dan hampakan mereka itu dengan memberi jika kuasa. Maknanya kita tunjuk kepada, kita beri kepada mereka itu kalau mereka itu perlukan sesuatu pada kita, mengikut kemampuan kita. Dan picit daripada mereka itu, ambil jika memberi. Maknanya kalau orang tu beri, maka kita ambil. Ambil. Dia dalam kaedah Nabi ni, satu orang sahabat Nabi, Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab, Nabi beri satu benda pada dia, saya tak ingat dah. Dia bagi balik pada Nabi. Nabi tanya, kenapa kamu bagi balik? Kerana saya teringat Rasulullah dia bersabda, jangan meminta-minta dengan orang. Lalulah Nabi kata, wahai Umar, yang aku maksudkan begini, kalaulah kamu tidak ada apa, jangan kamu minta. Tetapi kalau kamu tidak minta, orang bagi, tak kamu ambil. Minta, jangan minta. Tapi kalau orang bagi tetap minta, maka ambil. Ini adat Islam. Kadang jangan kita kadang-kadang tu salah gaya, kita nak baik, kita tambah menyusahkan, jatuh sombong kita. Salah gaya. Orang tu memang ni nak bagi benda-benda kita tambah. Niat kita baik, tambah menyusah dia, tapi dia berasa hati pula. Dia pula berasa hati. Maka dalam kita nak beruzlah apa-apa pun begitulah, walaupun kita ni nak duduk dengan Allah, dan menanggung daripada mereka itu kesakitan yang disakiti. Dan kita pun begitu, sama-sama merasa kesusahan, rasa simpati di atas kesusahan yang dihadapi atas orang ramai, dan menyatakan bagi mereka dengan manis muka. Sama ada orang tua sakit hati kita, ataupun orang tu duduk susah hati pun, susah hati kita pun sama-sama. Dan kalau orang tua sakit hati kita, kita tetap juga bermanis muka dengan dia. Dan menghiasi bagi mereka itu dengan zahirnya, tunjuk zahir. Zahir kita dengan orang, tadi orang ramai kita baik je, kita tunjuk senyum je, jangan tunjuk kesusahan. Dan sembunyikan segala hajatnya daripada mereka itu. Dan orang yang beruzlah ini juga, kalau orang sakit hati dia kena manis muka juga, tunjuk sebab dia dengan Allah tak susah.
Dan juga dia kata sembunyikan segala hajatnya. Dan bila dia beruzlah, dia tidak tunjukkan. Dia jangan tunjuk dia nak berhajat pada orang. Jangan tunjuk kita nak berhajat sesuatu pada orang. Maka lawankan dan obatkan akan dia di dalam sir dan batin. Sir ni dalam rahsianya, dalam sembunyinya, dan dalam batinnya, dalam hati. Kita nak apa-apa jangan. Jangan beritahu. Sebab tu kata guru saya teringat guru Haji Najmuddin, dia kata bagi orang alim tidak boleh menyatakan kehendak dia. Bahkan dia melarang. Dia kata jangan orang-orang alim ni minta pada orang, kerana dibimbangi akan jatuh hukum boleh membawa paksa. Kadang-kadang orang tu memang tak ada arah tau, dia sendiri pun tak. Tapi bila tengok orang alim tu nak, dia paksa beri. Dia paksa beri, tak tergamak. Tak tergamak. Sebab tu saya minta maaf kadang-kadang nak buat saya, ustaz mari kedah saya payah nak pergi, susah nak pergi. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia tak ambil duit tu kita tambah. Kita tak mau. Sebab kita tidak mau menyusahkan mereka. Jadi nak beritahu, katanya jangan kita tunjukkan. Sebab tu tak boleh. Tidak boleh tunjuk. Nak tuntut. Lebih-lebih lagi kita nak dengan Allah. Kita nak duduk dengan Allah, kita nak latih diri kita. Biar kita ni hanya bergantung dengan Allah. Nak latih diri kita biar ingat Allah Ta'ala. Nak buat jadi ahli ibadah ni. Yang pertama memang kena tinggal maksiat. Dan nak tinggal macam mana maksiat? Nak tinggal maksiat kena kawan orang baik-baik. Macam mana kita nak tinggal maksiat? Kita kawan orang-orang yang ahli maksiat, ahli fasik dan sebagainya. Dan yang ketiga pula, kita kena banyak duduk tempat yang baik-baik. Kita banyak pergi tempat majlis-majlis ilmu. Barulah kita dapat. Dan yang keempatnya, kita beramal dengan amalan yang benar daripada guru yang ada silsilah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata di sini, maka berkehendak serta yang demikian itu kepada kepada bahawa menilik bagi dirinya tertentu. Maka berkehendak serta yang demikian itu ni lawan dalam hati dia nak orang tu. Obatkan hati dia tambah. Nak tambah orang. Jangan ada dalam hati tu nak orang. Sebab tu dalam satu kata-kata hikmah, dia kata orang alim belajar dengan orang kaya belajar dengan orang alim. Lalulah orang kaya tadi memberi pada orang alim tadi. Bila memberi orang alim, lalu orang kaya tadi mendapat ilmu. Maka bila dapat ilmu, dia setelah mendapat ilmu, dia memberi harta. Dapat ilmu beri harta, dapat ilmu harta. Maka dia katakan orang kaya mengeluarkan harta untuk mendapat ilmu. Lalu menjadilah orang kaya tadi mengeluarkan ilmu untuk dapat harta. Untuk mendapat harta. Lalu kedua-duanya binasa. Sebab apa binasa? Sebab orang alim tadi belajar mengajar ilmu sudah tidak ikhlas. Orang ini pula ikhlas memberi harta, tetapi dia mengambil guru dia yang tidak ikhlas. Akhirnya habis, binasa juga dia. Maka tidak dapat tidak. Dia kata kena lawan. Bahawa menilik bagi dirinya tertentu dan kena tengok juga diri dia, maka dijadikan baginya bahagian daripada ibadat. Jadi dia kena tilik juga diri dia supaya dia ini duduk dalam ibadat sama. Duduk di dalam ibadat, walaupun dia bergaul dengan orang ramai, walaupun dia cakap dengan orang ramai, walaupun dia berjumpa dengan orang ramai, tapi dia kena pastikan bahawa dia kena tengok aku ni ibadat kepada Allah dah. Dan dia kena jaga hati supaya tidak lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana hati kita tambah lalai? Ini kita kena masuk jalan apa? Di antaranya jalan berzikir pada Allah, jalan tarekah. Jalan berzikir. Bila kita berzikir dengan Allah, hati kita biar kita hidup dengan Allah Ta'ala. Jadi bila hati kita nak hidup dengan Allah, tambah buat maksiat, lalulah kita nak beruzlah. Boleh kita beruzlah, bukan bermakna duduk uzlah ni kita kena bertapa, duduk jauh pada orang, tidak. Tapi kalau kita ni ilmu kita tidak diperlukan, kita duduk rumah aja. Dan kita keluar pada tempat-tempat yang penting saja, kemudian balik. Ada pun ilmu itu diperlukan, golongan yang kedua ini dia terpaksa keluar. Bila dia keluar, dia akan bergaul dengan masyarakat. Jadi bila dia bergaul dengan masyarakat, biar jasadnya saja yang bergaul, tetapi hatinya sentiasa bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hari ini hati kita tidak bergantung dengan Allah. Hati kita masih banyak dunia lagi dengan Allah Ta'ala.
Fikiran kita banyak lagi fikiran kepada keduniaan, maka tidak dapat ridha. Kita kena memperbanyakkan belajar ilmu dan juga beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Baik, dia kata di sini, kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, jika aku tidur malam nasai aku sia-siakan diriku, dan jika aku tidur siang hari nasai aku hilangkan hak rakyat. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab ini dia merupakan khalifah yang kedua selepas daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bila Rasulullah wafat, siapa ganti Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar. Kemudian bila Sayyidina Abu Bakar wafat, yang menggantinya lah Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab ini, dia ini asal dia orang ahli perniagaan. Bila saja dia dilantik menjadi khalifah, tiba-tiba orang tengok dia duduk pasar, duduk berniaga. Kata, ya Umar, ya Amirul Mukminin, kamu duduk berniaga sini. Rakyat-rakyat dah kata, kalau aku tak berniaga aku nak makan apa? Nak makan apa? Lalu orang bermesyuarat, diambilkan pembendaharaan harta-harta kerajaan ini, diberi pada dia. Diberi pada dia tu supaya dia tidak lagi berniaga, tumpukan kepada rakyat. Lalulah orang tetapkan, ni bahagian Sayyidina Umar. Ataupun dia suruh Sayyidina Umar ambil bahagian sikit. Lalu Sayyidina Umar ambil bahagian. Bahagian itu tidak cukup, sikit saja. Sikit saja. Lalu kehidupan Sayyidina Umar sangat zuhud. Kalau tak silapnya, pakaian dia hanya 3, jubah ada 3 lah je. Kita ada 3 gobok. Dia ada 3 lah je. Jubah Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi dalam keadaan macam tu, hidup Sayyidina Umar ni dalam keadaan zuhud. Apa makna zuhud? Zuhud ni mana hati ingat Allah. Bukan zuhud itu orang miskin tau. Zuhud ini hati ingat Allah. Sama ada mu kaya ke mu susah ke, kalau hati kamu ingat Allah, itu zuhud. Maknanya apa? Di dalam hatinya ada Allah, bukan dalam hatinya ada dunia. Kalau dalam hatinya ada dunia, itu tidak dipanggil zuhud lagi. Kalau dia susah, berapa ustaz mek betul buruk? Zuhud, bukan zuhud, kedekut. Pitih ada tapi tak beli ke lah? Tak beli tak. Ataupun dalam keadaan walaupun dia zuhud. Zuhud sebab apa? Kenapa tak beli kereta besar sikit? Kenapa tak beli kereta hujan-hujan jadi basah? Tak apalah, nak hidup zuhud. Bukan zuhud, tak mampu. Tak mampu itu bukan zuhud. Jadi dalam keadaan zuhud ni hati ingat pada Allah Ta'ala. Sayyidina Umar ni satu hari orang mesyuarat ramai-ramai supaya dinaikkan gaji dia. Dan Sayyidina Umar ni orang bekeng, lalu mesyuarat, siapa nak beritahu pada Sayyidina Umar supaya gaji dia naik? Kalau tak silap, yang beritahu itu adalah Hafsah, anak dia sendiri. Lalulah anak dia beritahu, ni mengikut mesyuarat orang mesyuarat ramai-ramai supaya ayah ini, Amirul Mukminin ini, ambil gaji sikit bahagian. Apa yang berlaku pada Sayyidina Umar? Sayyidina Umar marah. Kalau aku tahu orang yang mencadangkan gaji aku ini dinaik, jaga dia. Ada tak pemimpin kita mengamuk gaji dia naik? Mengamuk, marah satu hari. Buat siasatan, siapa yang mencadangkan gaji saya naik? Ada tak? Pengarah usaha ada. Sayyidina Umar marah. Marah. Sebab apa? Sebab orang cadangkan gaji dia naik. Ini Sayyidina Umar. Dan bagaimana kehidupan Sayyidina Umar? Kehidupan Sayyidina Umar ni, siang dan malam ni, dia tidur sikit aja. Tidur orang Terengganu panggil khelak. Tidur gitu je. Macam kita tidur dalam kuliah lah, tak ada ingat. Gitu lebih kurang. Itu. Jadi tidur Sayyidina Umar tidur macam tu. Jadi kalau orang tidur dalam kuliah, orang tanya, "Apa tidur?" Itu tidur Sayyidina Umar. Jadi dah keadaan macam tu. Sebab tu satu hari orang nak jumpa Sayyidina Umar. Jumpa. Bila nak jumpa Sayyidina Umar, orang tanya, "Mana dia istana dia?" Istana. Sebab yang datang tu rombongan daripada kerajaan sana lah. Rombongan tu. Jadi melihatkan Rom dan Parsi tu duduk bawah zaman Sayyidina Umar. Jatuh kerajaan Rom Parsi zaman Sayyidina Umar. Jadi dalam keadaan kerajaan tu dah jatuh, kerajaan yang dia punya pemimpin di istana besar-besar, jadi duduk bawah dia, mana Sayyidina Umar lebih besar lagi. Maka sampai dekat perkampungan Sayyidina Umar, rakyat di situ, orang tanya rakyat di situ, penduduk situ, mana istana Sayyidina Umar? Rakyat suka. Dia kata, mu tanya istana, kalau mu tanya istana Sayyidina Umar, maknanya mu tak kenal Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mana ada istana? Tak ada istana. Macam mana nak jumpa dia? Begini lah. Kamu pergi masjid.
lalu pergilah masjid. Bila saja pergi masjid, jumpa dekat masjid, jumpa dekat masjid, kalau tak silap malam dah tu, orang pun nanya nak jumpa Sayyidina Umar. Katanya ni dah lewat malam dah, jadi Umar siang hari bekerja kuat, masuk dewan, turun dewan semua, masuk mahkamah tu mahkamah, maknanya dah jadi dulu orang kerja besar ni macam menteri ni Dr. Abir ni menteri pada sibuk naik mahkamah. Jadi dalam keadaan macam tu, dia kata gini lah, jumpa pagi esok. Duduk dulu. Sebab siang tu saya nak mau kerja kuat dah. Lalu malam tu pun orang tu pun berehat malam-malam. Jadi rombongan tadi tidur di masjid malam-malam, tengok lewat malam dengar orang menangis. Lalu dia bangun, tengok ada seorang yang sedang munajat pada Allah dalam keadaan menangis. Dia pun tengok, oh orang ni orang soleh. Orang ni orang soleh. Itulah, pagi besok jumpa. Bila pergi jumpa saja, rupanya dia jumpa orang tu. Orang mana? Orang yang munajat malam-malam tu, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Dah siang dok kerja dengan tu rakyat. Dah malam itu pula, malam itu munajat kepada Allah Taala. Lalu orang tanya Sayyidina Umar, kenapa tak tidur siang dan malam? Bukan tak tidur siang malam, sebenarnya maknanya tidur sikit-sikit saja. Tapi memang wali-wali Allah Taala ni tak tidur banyak. Yang tidur banyak kita. Sebab kita bukan wali Allah. Dia yang tidur sikit ni berapa kumpulan dia. Nabi-nabi tidur sikit, wali Allah tidur sikit, orang ngai tidur sikit. Ni saya tidur sikit aku. Ngai kan balik kau 3 pagi, kau 4 pagi. Baik. Dalam keadaan macam tu orang pun tanya Sayyidina Umar. Dia kata, jika aku tidur, berkata Sayyidina Umar Al-Khattab, jika aku tidur malam, nasib aku sia-siakan diriku. Maknanya kalau aku tidur malam, aku sia-siakan diriku, maknanya aku melalaikan diri aku dengan Allah. Kalau aku tidur waktu malam, aku ini mengabaikan tanggungjawab aku dengan Allah. Munajat pada waktu malam. Sebab itulah kata orang-orang soleh, kalaulah raja-raja mengetahui nikmat yang kami dapati, yakni munajat pada waktu malam, nascaya raja-raja kalau dia dapat tahu, dia akan dengki kepada kami, golongan kami yang munajat pada waktu malam ini, bahkan dia akan membunuh kami. Kenapa? Kerana nikmat yang kami dapati lebih nikmat daripada duduk dalam istana besar. Kenapa nikmat dia? Nikmat dia munajat pada waktu malam. Dah percaya duduk 3 malam dah, sebanyak-banyak malam. 3 malam, pukul 1 pagi, pukul 3 pagi, munajat pada Allah. Siapa ke pagi? Allah, nikmat rasanya. Siapa ke pagi, mengadu pada Allah, cakap dengan Allah, cerita masalah kita dengan Allah. Kalau kita cerita masalah kita dengan Allah, bangun pukul 3 pagi, Allah rasa lega, rasa. Dan kita mengadu pada siapa? Kita mengadu pada Allah Ta'ala yang Maha Bijaksana. Mengadu dengan tak boleh dah. Dia kabur. Lega, rasa lega. Lega sikit je. Ustaz tak ada apa-apa. Mengadu dengan Allah, bangun pukul 3 pagi. Kadang-kadang ada masalah, ramai itu jumpa saya. Saya tak anda, saya kabur-kabur gitu lebih kurang. Saya mikir dah, kalau saya ada masalah nak jumpa dia. Nak jumpa apa? Orang pakai jumpa kita. Saya boleh. Kalau kita ada masalah, jumpa Allah. Jadi nak beritahu, jangan mengadu pada makhluk dulu, mengadu pada Allah. Bangun pukul 3 pagi, 3 malam so. Bangun pukul 3 pagi, munajat pada Allah. Akan rasa nikmat. Lalu kata Sayyidina Umar, kalau aku tidur waktu malam, aku telah mengabaikan tanggungjawab aku dengan Allah. Aku telah melalaikan diri aku dengan Allah Ta'ala. Dan jika aku tidur siang hari, kalau aku tidur siang hari, nasib aku hilangkan hak rakyat, aku mengabaikan tanggungjawab aku pada rakyat. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar ini khalifah, pemimpin. Pemimpin. Jadi dia nak jaga. Sebab tu Sayyidina Umar kadang-kadang malam-malam dia masuk kampung, keluar kampung. Buat kenapa? Cula. Ni orang kita ni, pakar. Orang ni. Kenapa? Mencari fakir-fakir miskin. Satu. Untuk memberi bantuan. Kerana dia bimbang, nanti dekat akhirat nanti dia kata, ya Allah, dia ni khalifah saja, pemimpin saja. Aku susah dia biarkan aku. Ingat senang jadi pemimpin. Jadi pemimpin. Sebab tu kalau orang faham betul-betul tambah.
Ambo jadi pemimpin. Jadi sebab tu yang kedua, tanggungjawab dia tengok rakyat ibadat ke tak. Lagi dia bimbang. Dan dia Allah Taala tanya pada mu ni beribadat pada aku, tapi rakyat mu tak beribadat. Lepas tu Saidina Umar masuk kampung, keluar kampung cari. Cari tengok umat dia beribadat ke tak, beramal ibadat pada tak. Sehingga kan ada satu cerita. Ada satu Saidina Umar. Lalu ada perempuan tadi bersyair. Dia kata kerana tidak aku takut kepada Allah, nescaya kata ini akan bergoyang. Maknanya panjang lagi ya. Rekah je tu. Kalau tidak kerana aku takut kepada Allah. Tu ayat dia situ. Maknanya kalau tidak takut pada Allah, nescaya aku akan melakukan perkara mungkar. Saidina Umar pun siasat-siasat. Tanya dia kenapa berlaku macam ni. Dia kata malam tu ada perempuan yang bersyair macam tu. Siasat-siasat, rupanya suami dia pergi berperang. Saidina Umar telah utuskan suaminya duduk di persempadan. Tapi wanita ini wanita yang soleh, kerana dia kata dia takut pada Allah. Dia takut pada Allah. Jadi dalam keadaan macam tu, Saidina Umar pun tanya anak dia, lama mana seorang isteri itu tidak boleh ditinggalkan suami. Dia pun kata sekian-sekian. Lalu Saidina Umar ambil, cari siasat suami ni siapa, pergi suruh arahan, suruh dia balik rumah, dan terus buat. Setiap orang akan bergilir, supaya tidak melakukan, takut masyarakat dia melakukan perkara maksiat. Bukan apa, mereka fikir sampai tahan tu, takut. Bukan fikir supaya rakyat dia buat amal ibadat saja. Dalam waktu yang sama rakyat dia fikir jangan buat maksiat. Fikir jangan buat maksiat. Sampai begitu sekali Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka dalam keadaan macam tu, Sayyidina Umar Al-Khattab kata aku bimbangkan, aku takut menghilangkan hak rakyat. Maka betapa bagiku dengan tidur, takkan aku boleh tidur. Betapa bagiku dengan tidur, maknanya macam mana aku ni boleh tidur antara dua inilah siang dan malam. Macam mana aku boleh tidur antara dua ni, iaitu siang dan malam? Tak boleh. Dan kalau aku tidur malam, aku lalai dengan Allah. Dan kalau aku tidur siang, rakyat aku macam mana pula? Maka aku tak boleh tidur siang dan malam. Dalam keadaan macam tu. Dan pada mana ini melintangkan bagiku beberapa abyat. Abyat ni baik-baik, dia panggil baik, ataupun rangkat-rangkat daripada syair. Ni Saidina Umar katanya, maka jikalau ada kamu dalam menunjukkan a'immah gemar. Dah apa bolok maka jikalau ada kamu di dalam menunjukkan a'immah gemar, maknanya jikalau kamu itu gemar, jikalau kamu itu suka menunjuk itu mengikut imam-imam. Jika kamu suka nak mengikut imam-imam, para imam-imam, maknanya orang-orang yang soleh. Jika kamu ini nak mengikut, kamu rasa ingin nak mengikut orang soleh, maka tetapkan olehmu atas bahawa mengendera akan dikau oleh waqa'i. Apa maksud dia? Maka tetapkan olehmu, yakni tetapkan hatimu dalam mengenderai akan dikau. Mengendera ni maknanya melalui, akan dikau oleh waqa'i. Waqa'i ni masuk asal dia di bahasa Arab. Makna asal waqa'i adalah peristiwa. Peristiwa macam mana? Macam peristiwa stadium runtuh, itu peristiwa. Atas stadium runtuh, itu peristiwa. Tapi masuk waqa'i di sini atas segala bala-bala dan ujian Allah. Maknanya tetapkan kamu ni, tetapkan hati kamu dalam kamu melalui bala-bala. Yang kata bala, ujian. Tetapkan hati kamu dalam kamu melalui ujian Allah. Kita kadang-kadang kalah dengan ujian. Ketahuilah, ada di kalangan kita merasakan Allah banyaknya, Allah Ta'ala uji aku pas satu-satu. Saya baca satu semalam, sebelum saya tidur malam, saya baca, nangis seorang diri. Kisah seorang yang tangan dia kudung, habis tangan dia kudung. Dia berjalan dengan anak dia. Jalan dengan anak dia, saya anak kecil. Kemudian isteri dia hilang tengah jalan.
Isteri cari bawa anak dia dukung main-main, dia tak jumpa. Tidak jumpa. Akhir dia dah putus asa, dia pun berjalan lagi. Bila berjalan, dia lapar. Dia lapar, dia bawa anak panah. Lalulah anak dia ni tidur, dia bungkus dengan kain. Bila dia bungkus kain, dia tinggal sekejap. Dia cari, pergi mari. Cari, tiba-tiba mari ribut. Bila mari ribut, nampak benda melayang, dia pun panah. Dia ingat ke binatang hak tu, dia panah. Lepas panah golek. Lepas tu dia pun pergi. Dia tengok yang dia panah itu anak dia, menangis pula dia. Nangis. Dia pun urusan perkebumian anak dia. Lepas dia pergi jalan lagi. Jalan. Boleh cari jalan pula. Sampai di satu tempat. Bila dapat di suatu tempat, tiba-tiba berlakulah dia pun duduk dalam masjid. Kemudian ada pencuri masuk dalam masjid. Kemudian pencuri tadi lari, lalu ke dalam masjid. Dia ni nak beribadat, dia duduk jauh pada orang suku. Bila orang masuk dalam masjid, tak ada orang nampak dia. Orang tangkap dia, kena kerak tangan. Kena kerak tangan. Ini ujian Allah. Hidup dia beribadah saja. Lalu orang pun lalu tanya, kenapa jadi macam ni? Dia pun cerita. Cerita mengenai pengalaman dia. Kata orang ni, aku ini sebenarnya susah sangat, ditimpa masalah ujian masalah. Lalu aku tak tahu ni, aku tak tahu nak mengadu pada siapa. Sehinggalah aku berjumpa dengan kamu. Bila aku berjumpa dengan kamu, aku tengok tangan kamu sudah tidak ada kena kerak lagi. Tak ada. Baru aku tahu, aku ini susah, tapi ada lagi orang yang lebih susah daripada aku. Ni hak kerak tangan ni kata benda. Ketahuilah, kalau orang itu banyak susah, maknanya orang itu banyak disayangi oleh Allah, dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ni. Maka kata Saidina Umar Al-Khattab, maka dia kata, tetapkan hatimu dalam kamu melalui waqa'i' ujian dengan dirimu. Maknanya kamu tabahkan hati dengan dirimu, jadi dengan dirimu kamu tabahkan hati. Dan sempurna akal, tak kala tiap-tiap kebencian, sempurna akal. Makna sempurna akal, gunakan fikiran bila ada tu. Jangan bertindak di luar batasan. Bila ada perkara yang kita benci, benda yang kita tak berhari, jangan bertindak. Gunakan akal kamu, sempurna akal. Dan hati sabur ini yang banyak sabar. Dan jadikanlah hati kamu hati yang sabur, hati yang orang yang banyak sabar. Dan iaitu dalam dada, iaitu di dalam dada manik. Manik bahasa Arab. Manik ni asal dia, manik asalnya mencegah. Jadi dia kata, sabar kamu. Sabar tu iaitu di dalam dada. Sabar dalam dada, jangan mulut sabar. Hamba sabar dah, masih kena dulu mengamuk, tapi hari ni sabar kamu dalam dada. Dada atas manik. Manik ni benda yang kamu tak boleh nak halang, tak boleh nak tahan. Iaitu sesuatu yang perkara yang mencegah daripada sabar, itu dia panggil manik. Maknanya maka kamu kena sabar. Lidahmu peliharakan, maka tahan lidah kamu. Bila kena musibah, tahan lidah ni. Musibah tahan lidah. Kadang hati terasa juga, tapi kita tahan lidah tu tahan. Dan matamu kekang mata kamu. Apa makna matamu kekang? Kekang lah maknanya. Tahan mata. Kekang tu tahan mata apa? Tahan mata daripada maksiat. Bukan kekang mata jaga malam. Kekang mata jaga malam ramah. Ni bahagian ni tanya nak lawan orang yang wahim ngai. Memang mata dia kuat tahan. Dok tunggu wikang. Boleh ke tak boleh? Kekang mata. Dan rahsiamu pada Rabb datang. Saya akan terbuka rahsiamu pada Rabb datang. Jadi akan datang rahsia daripada Allah. Kita ni kalau sabar, Allah Ta'ala akan tunjuk banyak rahsia. Allah Ta'ala akan tunjuk banyak rahsia. Ni orang-orang wali-wali Allah yang dapat kelebihan itu kadang-kadang dengan sebab dia orang yang banyak sabar. Akan dapat rahsia Allah. Rahsia Allah tu wallahu a'lam lah. Rahsia apa yang Allah Ta'ala beri, ini bagi orang yang dapat lah.
Dan sebutmu sembunyi. Apa makna sebutmu sembunyi? Maknanya sebutmu sembunyi, yakni di sini dengan kelebihan-kelebihan kamu. Dan sembunyi, dan pintumu tertutup. Pintumu tertutup. Apa makna pintu tertutup? Masuk pintu tertutup, tidak berhajat pada orang. Siapa satu pun Allah Ta'ala tunjuk rahsia kita, rahsia Allah pada kita, dan kita tengok rahsia Allah. Maknanya sebutmu tersembunyi, yakni di antaranya kamu jangan cerita tentang kelebihan kamu, dan kamu pun sebutmu tersembunyinya juga boleh juga dikatakan bahawa kamu ni tidak dikenali, orang tidak sebut kamu. Sebab dan pintumu tertutup, maknanya kamu sudah tidak berhajat lagi, tidak berhajat kepada manusia, tidak berhajat kepada manusia, dan gigimu tersenyum. Dan kita dah duduk dengan Allah dah masa tu. Dan Allah Ta'ala dah buka dah, kata, tak ada benda dah. Kita tak akan sebut dah kelebihan kita, dan kita tambah pun kita dilebih daripada orang. Apa yang ada, kita tak ada apa. Ingat, kita tidak ada apa. Yang kita semayang itu kita tak ada apa. Sampai kita tak mampu semayang, tapi kuasa Allah Ta'ala beri. Gigimu tersenyum. Apa makna gigi tersenyum? Walaupun musibah ada, tapi senyum sama. Musibah ada, tapi tersenyum sama. Maknanya reda. Gigimu tersenyum ni reda maknanya. Reda. Ada apa-apa, tak ada apa-apa. Dan perutmu ja'id. Ja'id ni lapar, perut lapar. Apa makna lapar? Tahan benda haram. Mana haram, benda syubhat tak makan. Haram, benda syubhat tak lapar. Dan lapar inilah jalan ibadat. Kenyang ni jalan membawa kepada keburukan. Banyak kenyang ni berbawa keburukan. Lapar ni jalan membawa kepada ibadat. Dan hatimu duka cita. Luka tu kerana duka cita. Duka cita kenapa? Sebenarnya duka cita sebab banyak ingat dosa, banyak ingat duka cita dengan Allah. Susah hati, kenapa tak puas hati dengan Allah? Yang ni disebut dalam Quran ni, fa yadhaku qalilan wa yabku katsiran. Ketawa sedikit, menangis banyak. Sebab tu kita ni kalau boleh jangan banyak sangat ketawa, dan cuba latih banyak menangis. Ada seorang syekh tu, dia sengaja tak makan sampai 3 hari tak makan, sehingga dia menangis. Lalulah dikatakan, orang pun lalu dia. Jadi kenapa kamu menangis? Dia tak pula lapar. Allah dia kata, kamu lapar, siapa menangis? Orang lain dia kata menangis kerana Allah, tapi kamu menangis kerana lapar. Kesian kamu, dia kata. Kata-kata, aku ni sebab payah sangat menangis, aku laporkan siapa menangis. Tujuan dia aku nak menangis dengan Allah sebenarnya. Jadi aku buat lapar. Buat lapar. Siapa membawa pada menangis? Jadi hati manusia yang dekat dengan Allah sebenarnya hati yang banyak menangis. Hati yang banyak ketawa sebenarnya hati itu banyak hijab dengan Allah. Orang yang banyak ketawa tak dapat khusyuk sembahyang. Kalau banyak ketawa sikit-sikit tu tak apalah. Kalau main ketawa banyak-banyak tu boleh melalaikan hati kita. Satu, kerah hati. Jadi kerah hati. Jadi sikit ketawa. Sikit ketawa pula banyak menangis. Dan pekanmu tiada laku. Apa makna pekan? Pekan ni maknanya kedai. Apa makna kedai? Kedai ni maknanya pasaran. Pasaran kamu tiada laku. Apa maknanya? Kamu tidak dikenali. Pasaran tak naik. Pasaran tidak naik maknanya. Dan kelebihanmu ditanam. Kelebihanmu ditanam, tersembunyi. Kelebihanmu tersembunyi. Dan hatimu dan kecelaanmu sya'id. Sya'id ni masyhur, berkembang. Nanti kita urai secara tu satu-satu. Jadi kecelaanmu tu sya'id, mana kecelaan kamu itu masyhur, orang tahu kecelaan kamu. Tapi kelebihan kamu sya'id. Okey, masyhur di sini. Kelebihan kamu ditanam. Tak ada kelebihan, tidak merasa kelebihan. Tanam. Tapi kecelaan kamu berkembang. Apa maknanya? Maknanya selalu mengingati kejahatan, dosa-dosa. Dan di dalam tiap-tiap hari engkau menelan perbekalan.
perbekalan tu. Dan pada tiap-tiap hari engkau menelan perbekalan. Perbekalan daripada masa dan segala saudaramu dan hati taat. Taat tu hati orang yang taat kepada Allah. Maka dia kata tiap-tiap hari ni kamu sentiasa mencari bekal pada setiap masa, siang dan malam, daripada segala saudara. Saudara, ini segala orang yang ada keliling kamu, dan saudara, dan hati taat, dan hati itu sentiasa taat kepada Allah. Maka lazimkan akan malam, maka biasakan akan malam ini ambil perhubungan, ambil kamu jadikan jalan berhubung dengan Allah Ta'ala. Bagi hari-hari yang berlalu, masam muka sebab sedikit padanya zaraib. Maka masam muka dengan sebab sedikit daripada zaraib. Apa makna zaraib di situ? Zaraib ni maknanya Sadul zaraib ni dalam kalau tu pintu kebinasaan, kecelaan. Zaraib ni kecelaan dalam bahasa Arab. Jadi bagi hari masam muka sebab sedikit padanya zaraib. Zaraib ni kecelaan. Okey, baik, ni apa maknanya? Dia begini maksud dia kata masam muka ni, masam muka sebab sedikit padanya zaraib, sedikit padanya kecelaan. Sedikit padanya kecelaan. Apa makna kecelaan? Kecelaan ni makna benda-benda yang dosa. Jadi kita ni, kalaulah kita rasa kita ni kurang dosa, banyak pahala, maknanya ini adalah satu orang yang terhijab hatinya dengan Allah. Hari ni saya nak tanya, kita berasa kita banyak pahala ke kita berasa kita banyak dosa? Banyak dosa. Okey, baik. Ini nak menceritakan tentang munajat Saidina Umar. Jadi susunan ayat dia begini. Kata Saidina, dia kata, dan pada makna ini melintangkan bagiku beberapa abiyat daripada Sa'in. Bagiku ni mungkin Imam Ghazali, kalau tak silapnya buat Sa'in. Dia kata, jikalau ada kamu dalam menunjukkan a'imah gemar, jikalau kamu ingin mengikut orang-orang yang soleh, kalau kamu ingin mengikut orang-orang yang soleh, maka tetapkanlah hati kamu dalam kamu ditimpa musibah. Kalau kamu nak ikut orang soleh, tetaplah hati kamu, tabahlah kamu apabila kamu ditimpa musibah, ujian daripada Allah Ta'ala, waqa'atu musibah. Maka dengan diri kamu itu hendaklah kamu tabah. Bila kamu dapat musibah tadi, segala kebencian tadi kamu tabah, maka gunakanlah akal yang sempurna. Jangan mengikut hawa nafsu apabila ditimpa musibah. Dan jadilah kamu orang-orang yang sabar, supaya sabar itu duduk di dalam hati kamu apabila kamu ditimpa sesuatu. Manik ni benda yang mencegah sesuatu. Maka kamu jadilah orang yang menahan lidah. Jadilah orang yang menahan lidah kamu, dan jadilah kamu orang yang menahan mata kamu daripada maksiat. Kalau kamu orang sabar, insya-Allah kamu akan jadi macam tu. Dan rahsiamu pada Rabb akan datang. Rabb tu Tuhan. Maka rahsia Allah akan datang kepada kamu apabila kamu ini sabar banyak bila musibah. Yang pertama sabar, yang kedua tahan lidah, yang ketiga kamu jaga mata kamu daripada maksiat. Kita dua ni pun tak tahan dah. Mata tengok maksiat sama, lidah kata perkara mungkar sama. Dan sebutmu sembunyi, jangan cerita kita ni baik. Jangan cerita, jangan sebutkan tentang kelebihan kita, tak ada lebih kita. Sembunyikan ibadat kita. Asal ceritalah kita ibadat banyak-banyak pada orang, dan pintumu tertutup, dan jangan berhajat pada orang. Jangan berhajat pada orang. Kita berhajatlah pada Allah, bergantunglah kepada Allah, dan gigimu tersenyum. Redalah kamu dengan ujian Allah. Senyum je, apa-apa kamu reda saja. Ini datang daripada Allah. Dan perutmu lapar, jangan banyak sangat kenyang. Jangan banyak sangat kenyang. Bila kita kenyang, banyak payah ibadat pada Allah. Perut kamu nak sentiasa lapar, tahan diri, jangan makan benda haram, jangan makan benda-benda yang syubhat. Hari ni kita tak kira, kadang-kadang haram syubhat nombor 2. Makan dulu baru tanya haram. Maka tahanlah, kata, perut kamu. Dan hati kamu luka. Ingat sama dosa-dosa kita dengan Allah. Rasa munajat pada Allah, aku banyak dosa pada Allah.
dan pekanmu tiada laku. Jangan kita nak cari masyhur, jangan. Jangan kita nak cari masyhur. Maka dia kata, kelebihanmu tanam kelebihan. Jangan cerita kelebihan kamu. Dan kecelaanmu itu syaib berkembang. Kamu sekolah, kamu maka bukan sebut cela, ingatlah cela kamu. Aku ni banyak dosa, aku ni banyak dosa. Kalau kita banyak fikir kita ni banyak pahala, kurang ibadat. Tapi kalau kita fikir aku ni banyak dosa, ya Allah, bila kalau aku mati aku apalah nak bawa amalan, langsung. Ingatkan kecelaan kau. Dan pada tiap-tiap hari engkau menalam bekalan. Tiap-tiap hari kena cari bekalan kita. Kita bukan cari harta, itu bekalan esok lusa je. Tiap-tiap hari ni kita cari bekalan. Daripada setiap masa, siang malam kita cari. Malam kita beribadat. Malam tu yang fardunya kita semayang maghrib dengan semayang isyak. Semayang subuh. Kemudian siang hari semayang zuhur dengan semayang asar. Kemudian baca Quran, zikir dan sebagainya. Cari bekalan daripada dan segala saudaramu. Jaga diri kamu, ahli-ahli keluarga kamu. Dan juga hati taat, dan jadikanlah kamu hati yang patuh taat kepada Allah. Taat kepada Allah Ta'ala. Maka lazimkanlah kamu, biasalah kamu munajat pada waktu malam. Ambillah perhubungan pada waktu malam. Buatlah ibadat banyak-banyak. Yang ni buatlah berhubungan dengan Allah Ta'ala. Maknanya munajatlah kamu pada Allah Ta'ala pada waktu malam. Dan bagi hari masa muka, sebab sedikit padanya zara'i. Dan apabila kamu melakukan kecelaan, kamu buat kecelaan sedikit daripadanya zara'i. Jadi naknya kalau kamu buat kecelaan, kamu kena fikir bahawa kecelaan yang kamu buat ini, tidak dapat mengampung dengan kebaikan yang kamu buat. Ibaratnya sedikit kebaikan itu banyak. Jadi tak dapat tidak, kita kena ingat. Dan sentiasalah kita mendekatkan diri dengan Allah, dan sentiasalah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata muallif radhiyallahu anhu, Allah Taala tersambung ke atas. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Asfal Asfiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Assalamu alaik ya khairal anam. Assalamu alaik ya badrat tamam. Assalamu alaik Zainal Anbiya.
Assalamu alaik ya kulal maram. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Assalamu alaik ya zal mujizat. Assalamu alaik ya zal bayinat. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jauh indallah. Innal musinal qad jauh bi dzambiya astaghfiruna Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jauh indallah. Innal musina qad jauh bi dzambiya astaghfiruna Allah. Ya Sayyida Rusli Adina Hayya bira Rati Lainal Ya imata Sadatil Aqta Ma'adina Sidki Wasiri. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jauh indallah. Innal musina qad jauh bi dzambiya astaghfiruna Allah. Nadil muhajir safi Allah Zaka bena'i sa'abas sadat Summal muqadam wali Allah Dasal wara kudawatil qadar. Ya Sayyidi ya
aswa wa mumadinatkum muranna min jumlati syari wal bawa